Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hafizah Hani binti Zulkifli A150153 dan sahabat saya Ummu Madiha binti Aziz 147402. dan kami pada hari ini akan membicarakan tentang agama Kristian berdasarkan tugasan yang diberikan oleh Ustaz Faisal Ash'ari merupakan pensyarah kanan di Jabatan Dakwah Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. dan saksikanlah video kami. Mengenai Kristian. Pada entry kali ini kita akan membicarakan tentang era sebelum kehadiran Yesus Kristus. Oleh kerana Yesus Kristus dikatakan berketurunan Yahudi dan ia telah diturunkan oleh Tuhan khusus untuk kaumnya, maka era sebelum kehadiran Yesus adalah era yang mengisahkan tentang kaumnya. Kaum Yahudi adalah pengikut Nabi Musa AS, iaitu Moses, yang diturunkan kitab Taurat kepadanya. Kitab Taurat mengandungi hukum hakam dan syariat Nabi Musa AS yang diperintahkan Tuhan kepada Bani Israel. Oleh kerana jarak di antara Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS, yakni Yesus Kristus, melebihi ribuan tahun, maka tidak hairanlah jika sepanjang tempoh berlaku penyelewengan terhadap hukum Taurat itu sendiri oleh Bani Israel. Berikutan penyelewengan yang berlaku tersebut, kemungkaran dan kemaksiatan, kelalaian, kejahilan kian berleluasa di dalam masyarakat tersebut. Bani Israel ketika itu bebas mengingkari perintah Tuhan. Mereka telah jauh menyimpang daripada perintah Tuhan. Berlatar belakang persekitaran kemungkaran inilah Nabi Isa AS atau Yesus Kristus telah diturunkan oleh Tuhan kepada Bani Israel untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Era ketika di mana kehadiran Yesus Kristus. Yesus Kristus telah dilahirkan di Palestin. Ibu beliau adalah Siti Maryam radhiyallahu anha. Di mana kisah hidup Yesus Kristus ketika kecil tidak banyak diketahui kerana tidak ada catatan mengenainya. Namun begitu, mengikut Alkitab, kerasulan Yesus Kristus bermula ketika beliau berumur 30 tahun. Beliau dikatakan gigih berkhutbah dan berceramah di rumah ibadat kaum Yahudi, sama ada di kuil ataupun agung. Khutbah-khutbah beliau pada ketika itu banyak mengajak kaum Yahudi agar kembali kepada cara hidup dan ajaran yang telah dibawakan oleh Nabi Musa AS sebelumnya. Seruan beliau itu diterima baik oleh kaumnya yang selama ini tidak senang dengan gelagat para ulama Yahudi yang telah menyeleweng dan menyimpang jauh dari ajaran Nabi Musa AS yang sebenar. Justru itu, pengaruh Yesus Kristus berkembang dengan cepat sehingga para ulama Yahudi berasa kedudukan serta pengaruh mereka tercabar dan terancam. Mereka tidak dapat menghalau Yesus Kristus daripada berkhutbah di dalam sinagog kerana apa yang disampaikan oleh beliau adalah tepat dan benar dan berpandukan kepada ajaran sebenar agama Yahudi. Lalu, secara diam-diamnya para ulama telah mengatur langkah dan strategi untuk menghapuskan Yesus Kristus. Oleh kerana para ulama Yahudi tidak ada kuasa untuk menangkap, mendakwa dan menjatuhkan hukuman terhadap Yesus Kristus, maka mereka mempengaruhi pihak berkuasa Rom pada ketika itu yang memerintah jajahan Palestin untuk menangkap Yesus Kristus dengan alasan bahawa Yesus Kristus adalah seorang aktivis yang berbahaya pada ketika itu dalam kalangan kaumnya. Pihak berkuasa Rom yang amat prihatin dengan kestabilan tanah jajahan mereka telah berjaya diperdaya oleh para ulama Yahudi kerana takut akan adanya rampasan kuasa jika pengaruh Yesus Kristus semakin merebak. Lanjutan daripada itu, pihak berkuasa telah berusaha untuk menangkap Yesus Kristus. Mengikut catatan gereja, Yesus Kristus telah berjaya ditangkap oleh pihak berkuasa pada tengah malam Jumaat, tahun ketiga kerasulan beliau. Akibat daripada penangkapan itu, Yesus Kristus dikatakan dijatuhkan hukuman mati disalib pada petang Jumaat. Peristiwa ini dirayakan oleh penganut Kristian sebagai hari Good Friday. Orang Kristian juga mempercayai bahawa Yesus Kristus telah dihidupkan semula oleh Tuhan pada hari Ahad yang berikutnya. Hari kebangkitan Yesus ini disambut oleh penganut Kristian sebagai Easter Day. 40 hari kemudian, Yesus dikatakan telah diangkat ke langit sehingga hari ini Yesus dikatakan sedang berada di sebelah tangan kanan Tuhannya. Beliau dikatakan juga akan datang kembali di akhir zaman
Sementara itu, pengikut beliau menunggu kepulangan beliau dengan penuh setia. Mereka beranggapan bahawa akhir zaman yang dijanjikan oleh Yesus amat hampir sekali. Setelah berjaya memisahkan Yesus Kristus daripada pengikutnya, para ulama menumpukan pula usaha mereka terhadap pembasmian para pengikut Yesus. Salah seorang ulama Yahudi yang paling taksub memerangi Yesus dan pengikutnya adalah Paul. Paul merupakan orang yang paling digeruni kerana kekejamannya yang melampau terhadap para pengikut Yesus. Namun begitu, 7 tahun selepas ketiadaan Yesus, Paul tiba-tiba bertukar kem dengan menyertai gerakan ajaran Yesus. Pada mulanya, penyertaan Paul diragui ramai. Walau bagaimanapun, beliau turut diajak oleh seorang murid Yesus yang bernama Barnabas untuk menyertai rombongan dakwah. Setelah berdakwah beberapa ketika, Paul menjadi terkenal dan semakin diterimai ramai. Paul memanfaatkan kesempatan ini dengan sepenuhnya untuk menyampai satu ajaran yang mengejutkan. Tiba-tiba Paul mendakwa bahawa Yesus adalah anak Tuhan yang mati untuk menebus dosa semua manusia. Pelik kan? Paul juga mengajar bahawa semua manusia telah mewarisi dosa daripada manusia pertama, iaitu Adam AS. Mengikut Paul lagi, sesiapa yang percaya kepada ketuhanan Yesus dan kepada kerja Yesus menebus dosa akan mendapat jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ajaran Paul inilah yang menjadi asas kepercayaan agama Kristian pada hari ini. Semenjak itu, sesiapa yang mengikut iktikad Paul dikenali sebagai orang-orang Kristian. Saranan Paul mendapat tentangan yang hebat daripada pengikut ajaran Yesus. Barnabas terus memutuskan hubungan dengan Paul kerana Yesus tidak pernah mengajar sedemikian. Apabila para pengikut ajaran Yesus menolak ajaran Kristian, Paul mengalih pula dakwahnya kepada golongan Yahudi yang membenci Yesus. Walau bagaimanapun, beliau gagal lagi kerana agama Yahudi ialah agama Tauhid dan dia tidak menerima konsep dosa warisan. Akhirnya, Paul terpaksa menjajah ajarannya kepada orang-orang musyrikin. Untuk tujuan tersebut, Paul menghalalkan semua makanan serta menghapuskan syarat berkhatan sekaligus mengetepikan ajaran Taurat. Taktik Paul berjaya menarik ramai orang yang bukan berketurunan Israel sehingga melebihi jumlah pengikut ajaran Yesus yang sebenar. Secara tak langsung, pengaruh ajaran Paul tersebar pesat kerana jumlah penganutnya yang begitu ramai dan meluaskan berbanding jumlah penganut Yahudi dan gerakan Yesus. Pengikut ajaran Paul atau lebih dikenali sebagai penganut Kristian bertemu secara berjemaah. Jemaah-jemaah ini kemudian dikenali sebagai gereja. Gereja-gereja ini berkembang dengan pesat di dalam jajahan Rom apabila Maharaja Rom yang bernama Konstantin bersikap lebih toleran terhadap penduduk Kristian. Pada tahun 325, sifat Yesus dan sifat ketuhanan hangat dipersoalkan di kalangan pemimpin gereja sehingga suatu majlis para ulama Kristian terpaksa diadakan di Nikai. Majlis tersebut mengisytiharkan Yesus sebagai Tuhan. Untuk menambahkan lagi kekuatan terhadap keputusan tersebut, arahan juga dibuat untuk menghimpun dan membukukan tulisan-tulisan yang sealiran temanya. Hasilnya ialah Alkitab yang diterima pakai dengan rasminya pada tahun 385. Walau bagaimanapun, sifat ketuhanan di dalam agama Kristian tetap dibahaskan juga oleh para pendiri. Maka pada tahun 451, sifat ketiga esaan Tuhan agama Kristian ditetapkan di Chalcedon. Di dalam tahun 1204, Gereja Barat yang berpusat di Rom berpisah dengan Gereja Timur atau Ortodoks yang berpusat di Iskandaria. Puncanya ialah percanggahan pendapat tentang Tuhan Ruhul Kudus. Sebenarnya, Gereja Ortodoks sudah lama tidak senang dengan sistem Gereja Barat. Pecahan gereja yang kedua berlaku di dalam tahun 1500 apabila seorang paderi Jerman yang bernama Martin Luther memprotes kerana gereja di Rom mengaitkan kutipan pembiayaan pemberasaran gereja Rom dengan penebusan dosa. Akibat protes beliau, maka tertubuhlah gereja Protestan yang menganggap gereja Roman Katolik sebagai sesat. Tidak berapa lama kemudian, gereja di England pula berpisah dengan gereja Rom lalu menubuhkan gereja Anglikan. Lanjutan daripada itu, maka bercambahlah ratusan gereja-gereja Protestan
seperti Gereja Baptis, Methodist, Sidang Injil Borneo, Seventh-day Adventist, Presbyterian dan lain-lain. Gereja Katolik pula hanyalah satu. Kebanyakan penganut Kristian yang berjumlah melebihi 2 bilion merupakan pengikut Protestan. Di Malaysia pula, penganut Katolik kebanyakannya terdapat di Melaka, Lembah Kelang, Sabah dan Sarawak. Umum diketahui suatu usaha untuk menyatukan gereja-gereja di dunia telah bermula di tahun-tahun akhir sebelum Alaf Baru. Semangat Alaf Baru yang didorong oleh harapan kedatangan kembali Yesus Kristus mengeratkan lagi kerjasama di antara gereja-gereja di dunia. Sehubungan dengan itu, juga kerjasama menyebarkan ajaran Kristian dipertingkatkan dengan hebatnya di seluruh dunia agar mereka tidak mengecewakan Yesus Kristus jika beliau muncul dengan tiba-tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai perbezaan utama di antara gereja Roman Katolik dan juga gereja Protestan. Yang pertama ialah mengenai sumber kepercayaan Kristian. Baiklah, gereja Roman Katolik menegaskan bahawa kepercayaan Kristian bergantung kepada kitab Bible dan juga tradisi gereja, iaitu church tradition. Manakala gereja Protestan menegaskan bahawa kepercayaan Kristian bergantung kepada kitab Bible sahaja. Dalam konteks ini, gereja Roman Katolik menegaskan bahawa kitab Bible tidak boleh difahami menerusi kefahaman individu, tetapi ia perlu difahami menerusi fahaman ataupun tafsiran gereja. Manakala gereja Protestan mengatakan bahawa kefahaman Bible itu boleh berdasarkan tafsiran individu. Disebabkan perkara ini, gereja Roman Katolik kekal di dalam satu aliran sahaja, manakala gereja Protestan berpecah kepada beratus-ratus aliran. Ini akibat perbezaan tafsiran mengenai agama Kristian sendiri oleh penganut serta pemimpin gereja Protestan. Seterusnya ialah mengenai senarai kitab Bible. Dalam hal yang melibatkan senarai kandungan Bible, mempunyai pertentangan yang ketara di antara gereja Roman Katolik dan juga gereja Protestan. Gereja Roman Katolik mengatakan bahawa kitab Bible mempunyai 73 buah kitab, manakala gereja Protestan menyatakan bahawa hanya mempunyai 66 buah kitab. 7 buah kitab lagi mereka tolak daripada gereja Roman Katolik. Gereja Protestan menolak 7 buah kitab lagi kerana menganggapnya sebagai apokrypha ataupun dikenali sebagai kitab-kitab yang mempunyai syubhah tentangnya, kitab-kitab yang tersembunyi, syubhah tentang kesahihannya. Seterusnya mengenai konsep keselamatan, iaitu salvation. Gereja Roman Katolik mengatakan bahawa keselamatan, iaitu salvation, seseorang itu bergantung kepada dua perkara, iaitu yang pertama ialah faith, iaitu iman, dan yang kedua ialah amal soleh, iaitu good works. Mereka mengikut saranan Saint James, tetapi tidak semua saranan Saint James diterima oleh gereja Roman Katolik. Ini kerana Saint James memberi tafsiran amal soleh ini berlandaskan hukum Taurat. Setelah mengetahuinya, gereja Roman Katolik dengan pantas membuang ataupun tidak mengikuti segala perkara yang berhubung kait dengan hukum Taurat. Seterusnya mereka mencipta peraturan yang tersendiri. Manakala gereja Protestan hanya mengikuti satu perkara sahaja untuk keselamatan, iaitu salvation, yang mana mereka hanya mengikuti iman, iaitu faith. Dr. Martin Luther yang merupakan pengasas kepada gerakan gereja Protestan menolak salah sebuah daripada kitab suci Bible yang diakui oleh Saint James. Luther menggelarkan kitab ini sebagai Epistle of Straw, yang bermaksud kitab sampah sarap. Konsep perantaraan, iaitu mediator. Gereja Roman Katolik menegaskan bahawa Yesus berperanan sebagai mediator, iaitu pengantara. Selain daripada Yesus, mereka mengatakan bahawa golongan wali
yakni saintis, dan juga para paderi juga boleh menjadi pengantar, iaitu mediator. Seterusnya, gereja Roman Katolik memberi keizinan untuk para penganutnya membuat permohonan ataupun keinginan kepada golongan wali yang sudah pemati, terutamanya kepada Mary, iaitu Sayyidatina Maryam alaihissalam, yang merupakan ibu kepada Jesus, digelar sebagai Bonda Tuhan, Mother of God. Manakala gereja Protestan menegaskan bahawa hanya Jesus yang boleh menjadi pengantara di antara manusia dan juga Tuhan. Konsep ini dikenali sebagai Solus Christus. Setelah kita mendengar hampir kesemua mengenai perbezaan utama di antara gereja Roman Katolik dan juga gereja Protestan, kini kita akan mendengar pula mengenai pandangan Islam terhadap kedua-dua gereja ini. Baiklah, persoalan penting di sini, mengapakah masih wujud perselisihan tentang perkara penting dalam agama Kristian? Ini bercanggah dengan sabdaan Jesus mengenai adanya wujudnya bangkitnya Spirit of Truth ataupun roh kebenaran setelah baginda diangkat ke langit. Jesus bersabda, there is so much more I want to tell you, but you can't bear it now. When He comes to you, He will guide you into all truth. Bermaksud masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu masih belum dapat menanggungnya sekarang. Apabila datangnya Dia, iaitu roh kebenaran, Spirit of Truth, Dia akan membimbing kamu semua ke dalam seluruh kebenaran. Berdasarkan ungkapan ini, kita dapat tahu peranan utama Spirit of Truth ataupun roh kebenaran adalah mengajar kepada kebenaran. Tetapi ini bercanggah dengan realiti yang mana berlaku banyak perbezaan, banyak ketara di antara gereja Roman Katolik dan juga gereja Protestan dalam aliran agama Kristian itu sendiri. Jadi persoalan di sini, kita nak tahu yang mana satukah yang benar, sama ada gereja Roman Katolik ataupun gereja Protestan. Ini kerana kedua-duanya mendakwa bahawa dibimbing oleh Spirit of Truth ataupun roh kebenaran. Baiklah, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.